各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari sekalian. 非常感谢主，我们可以在第一个礼拜的时刻来敬拜上帝。 Sungguh bersyukur karena pada bulan yang baru, minggu yang pertama kita bisa datang menyembah Tuhan. 今天我们要思想的题目就是万民之福。 Hari ini topik yang akan kita renungkan adalah anugerah untuk segala bangsa. 我们来看以弗所书第3章， Kita akan melihat kitab Efesus pasal ketiga 我们从第1节看到第13节。 dari ayat yang pertama hingga ke-13. 我用中文的看到第6节，然后第7节的英语文的念下去。 Dari ayat pertama hingga ke-6 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin, ayat ke-7 hingga ke-13 dalam bahasa Indonesia. 以弗所书第3章从第1节开始，圣经这样说：因此我保罗为你们外邦人做了基督耶稣的被囚的，替你们祷告，就逼你们曾听见神施恩给我，将关切你们的这份托付我。 用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。这奥秘就是 外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。 Kitab Efesus pasal 3 ayat ke-7 hingga 13. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. 我们读经到此。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，如果我们看第4节到第6节的话， Saudara-saudari, bila kita melihat ayat ke-4 hingga ke-6, 圣经那边说关于基督的奥秘。 di sana dikatakan tentang rahasia Allah, rahasia Kristus. 基督的奥秘是讲到什么东西呢？ Apa yang dibicarakan atau dimaksudkan dengan rahasia Kristus? 就是有关于福音是给外邦人的。 Yaitu tentang Injil adalah juga untuk orang-orang bukan Yahudi. 这个是一种奥秘。 Ini adalah sebuah rahasia. 为什么称为奥秘呢？ Mengapa menjadi sebuah rahasia? 有几个原因。 Ada beberapa alasan. 第一个原因就是当时的犹太人， Alasan pertama yaitu karena pada waktu itu orang Yahudi, 他们只有看福音是单为犹太人而已。 mereka melihat Injil hanya untuk orang Yahudi saja. 对犹太人来说，外邦人是不可能可以得福音的。 Bagi orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi tidak mungkin mendapatkan Injil. 他们的观点，这个外邦人被上帝造出来的，是为了灭亡的。 Pemikiran orang Yahudi ini adalah bahwa orang-orang bukan Yahudi diciptakan untuk nanti dibinasakan. 所以在犹太人的眼前，这些外邦人、非犹太人，不可能他们会得救的。 Jadi di mata orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi ini tidak mungkin mendapatkan Injil. 保罗以前是一个法利赛人，
Rasul Paulus dulu adalah orang Farisi, 所以这种的观念也是很深刻在他的心里。 jadi pemikiran seperti ini pun tertanam dengan sangat dalam di dalam hatinya. 不可能外邦人、非犹太人可以得着这个福音的好处。 Orang-orang bukan Yahudi, orang-orang di luar Yahudi tidak mungkin mendapatkan keuntungan ini. 但是当耶稣救赎这个保罗的时候， Tetapi saat Yesus menyelamatkan Paulus, 上帝开窍他的思想， Allah membuka pemikirannya 让他能够明白看得清楚， sehingga dia dapat mengerti dan melihat dengan jelas 上帝的福音也是为非犹太人、外邦人所预备的。 Injil Tuhan juga disediakan bagi orang-orang bukan Yahudi. 这个对保罗来说是一种的奥秘， Bagi Paulus ini adalah sebuah rahasia 原来他不知道的， yang tadinya dia tidak tahu, 但是上帝显明彰显给他看。 tetapi Allah menyatakan kepadanya. 上帝不是单单爱那一些犹太人， Tuhan tidak hanya mengasihi orang-orang Yahudi, 但是上帝也是爱世界万邦所有的人。 tetapi Tuhan juga mengasihi semua orang, semua bangsa. 第二个方面， Alasan yang kedua, 为什么成为奥秘呢？ mengapa menjadi sebuah rahasia? 因为在耶稣基督的福音里面存了一种的这个测不透的丰富。 Karena di dalam Injil terdapat kekayaan Kristus yang tidak terduga. 好像第8节的那边告诉我们， Seperti yang tertulis di dalam ayat ke-8, 保罗说：“我要把这个福音传给外邦人。” kata Paulus, dia akan mewartakan, menyampaikan Injil ini kepada orang-orang bukan 因 Yahudi. 为在这个福音里面有一种丰富的生命， Karena di dalam Injil ini terdapat sebuah kekayaan 是人的这个透彻不来的那一种的丰富。 sebuah kekayaan yang manusia tidak dapat terpikirkan oleh manusia. 什么意思？这个丰富的生命呢？ Apa maksudnya kekayaan ini? 就是在耶稣基督里面有那么狂大的爱， Yaitu di dalam Kristus Yesus terdapat kasih yang begitu besar. 他能够爱所有的人， Dia dapat mengasihi semua orang, 虽然不好的人、 bahkan manusia-manusia yang tidak baik, 犯罪的人， orang-orang yang berdosa, 他都愿意爱他。 dia juga bersedia mengasihi mereka. 而且上帝的心有这么大，来容纳、接纳这一些不好的人。 Bahkan hati Tuhan demikian besarnya untuk bisa menerima orang-orang yang 这个 demikian. 是透彻不来的爱， Ini adalah kasih yang tidak dapat 这 terpikirkan 个是 oleh 博 manusia. 爱，这个是大爱， Ini adalah kasih yang sungguh-sungguh besar. 比我们的爱是不一样的。 Berbeda sekali dengan kasih kita. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我们的爱很有限， kasih kita itu terbatas. 有的时候我们只有能够爱一个人， Terkadang kita hanya bisa mengasihi satu orang 或者 saja, 2个人， atau mungkin 2 orang, 或者对我们有益的人， atau mungkin mengasihi orang-orang yang membawa keuntungan bagi 或 kita, 者最多10个人，我们能够爱他。 atau mungkin paling banyak kita hanya bisa mengasihi 10 orang saja. 我们的爱是很有条件的， Kasih kita itu memiliki persyaratan. 这个是我们的爱。 Ini adalah kasih kita. 当我们的爱跟耶稣的爱来比的话呢， Saat kasih kita dibandingkan dengan kasih Yesus, 就比不来， maka tidak dapat 这个是 dibandingkan. 透彻不来的， Ini adalah kasih yang tidak dapat terpikirkan 这 oleh 个是 manusia. 基督里面的丰富。 Ini adalah kekayaan di dalam Kristus 除了 Yesus. 那么大的爱， Kasih yang begitu besar. 也是有那么丰富的恩典。 Juga ada kekayaan anugerah. 在约翰福音那边告诉我们， Di dalam Injil Yohanes, 在基督里面，我们可以恩上加恩。 di dalam Kristus Yesus kita mendapatkan anugerah yang berlimpah-limpah. 无论是任何的这个我们的需要， Apapun kebutuhan kita, 耶稣的恩典足够我们使用， anugerah Tuhan cukup bagi kita. 恩上加恩， Anugerah yang berlimpah-limpah. anugerah demi anugerah，一种的恩典加上一种的恩典， Satu anugerah ditambah lagi dengan anugerah yang lain. 或者各种类似的恩典都有在耶稣基督里面。 Berbagai macam anugerah ada di dalam Kristus Yesus. 如果你相信耶稣能够安慰你， Jikalau engkau sedang sedih, Yesus menghibur menghibur kamu； kamu. 如果你生病，耶稣能够医治你；
Jikalau engkau sakit, Yesus dapat 如果你 menyembuhkan. 的心有什么仇恨，他能够挪去这个仇恨。 Jika hatimu ada kebencian, Yesus dapat 这个是 menghilangkan kebencian 恩 ini. 上加恩的一种那么大的恩典。 Ini adalah anugerah demi anugerah, anugerah yang demikian besar. 在耶稣基督里面有真实里面的平安喜乐。 Di dalam Kristus Yesus terdapat sukacita yang begitu besar. 这个是世界不能够给我们的， Ini adalah sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada 金钱 kita. 不能够给我们这样的平安， Hari ini tidak dapat memberikan 金钱不能够， harta tidak dapat memberikan sukacita kepada 或 kita. 者地位，或者我们任何世界的娱乐，不能够带给我们这种的平安。 Ataupun kedudukan kuasa tidak dapat memberikan sukacita bagi kita. 只有在基督耶稣里面， Hanya di dalam Kristus Yesus. 所以这个是所谓很丰富的这种的生命，在基督耶稣里面。 Jadi ini adalah kekayaan di dalam Kristus yang tidak terduga. 这个是我们想不来的， Ini adalah apa yang tidak terpikirkan oleh kita. 对我们来说是一种奥秘。 Bagi kita adalah sebuah rahasia. 那第三方面， Yang ketiga 为什 yaitu 么成为奥秘呢？ mengapa disebut rahasia? 这个是上帝永恒的旨意。 Karena ini adalah rencana abadi dari Allah. 自从人落在罪恶里面， Saat manusia jatuh dalam dosa, 那上帝已经预备好了这个救恩。 Allah telah merencanakan keselamatan bagi manusia. 上帝有一种完美完备的一种的预备给我们， Allah menyiapkannya dengan sempurna bagi kita. 这个是我们想不来的， Ini adalah apa yang tidak terpikirkan oleh kita. 这个是基督里面的奥秘。 Ini adalah rahasia di dalam Kristus Yesus. 当人落在罪恶的时候， Saat manusia jatuh dalam dosa, 上帝预备救恩给我们。 Allah menyediakan keselamatan bagi kita. 那一段一段的时间，上帝把这个救恩显明给我们看， Dari waktu ke waktu Allah menyatakan hal ini kepada kita. 最后透过耶稣基督里面， Terakhir dinyatakan melalui Kristus Yesus. 他为我们钉死在十字架上， Yesus disalibkan di atas kayu salib bagi kita. 显明上帝的大爱， Menyatakan kasih Allah yang demikian 显 besar. 明上帝的救赎。 Menyatakan keselamatan daripada Allah. 当我们看这个十字架， Saat kita melihat kepada salib, 当我们看耶稣基督的时候， saat kita melihat Yesus Kristus, 我们就看到耶稣或者上帝在世世代代预备给我们的救恩。 kita melihat Yesus atau keselamatan yang sudah disiapkan Allah dari waktu ke waktu bagi 这 kita. 个是人不能够知道的， Ini adalah hal yang tidak dapat diketahui oleh 这个 manusia. 是上帝里面一种的计划。 Ini adalah rencana di dalam dari Allah. 对于我们来说是一种的奥秘。 Bagi kita adalah sebuah rahasia. 第四方面， Yang keempat, 这也是一种奥秘，因为显露上帝的心意。 ini adalah sebuah rahasia karena menyatakan isi hati Allah. 上帝的心是那么广大的， Hati Allah adalah demikian besarnya, 能够接纳我们， dapat menerima kita semua. 透过耶稣基督的这个存在，或者耶稣基督的显现， Melalui keberadaan Yesus Kristus, 我们就看得清楚上帝隐藏心中的含义。 kita dapat melihat isi hati Allah 好像在路加福音第15章 seperti di dalam Lukas pasal 15, 讲到浪子回头的故事。 menyatakan anak yang hilang yang pulang kembali. 这个孩子不孝顺父母， Anak ini tidak loyal kepada orang tuanya. 他离开家庭， Dia meninggalkan keluarganya. 他把所有的钱都花了。 Dia menghabiskan semua 有 hartanya. 一天他回来的时候， Suatu hari waktu dia kembali, 他的父亲用欢喜的心来迎接他。 ayahnya, bapaknya dengan hati yang penuh sukacita menyambut kepulangannya. 用宽恕宽大的心来接纳他回到家里， Dengan hati yang begitu lapang menerima kepulangannya kembali. 这种的心态 Hati yang seperti ini 是我们很难了解的， adalah sesuatu yang sulit kita mengerti. 对于我们来说是一种的奥秘。 Bagi kita adalah sebuah rahasia. 但是上帝的心就是如此， Tapi demikianlah hati Allah. 所以保罗说：“当我认识耶稣基督的时候， Jadi Paulus mengatakan saat aku baru mengenal Yesus 我 Kristus, 就知道了这个上帝这么深的奥秘。 aku tahu bahwa
Allah adalah begitu Di dalam Kristus ada ada rahasia. rahasia Allah yang besar。各位弟兄姐妹，第二方面我们要看的， Saudara-saudari, bagian kedua yang akan kita lihat adalah 就是有关于传福音是我们一种的特权。 yaitu bahwa mewartakan Injil adalah hak istimewa kita. 当我们看第7节跟第8节的时候， Saat kita melihat ayat ke-7 dan ke-8, 保罗说：“因为上帝的恩典， Paulus mengatakan karena anugerah Tuhan, 我可以成为做传福音的人。”他说 aku dapat menjadi orang yang mewartakan Injil.：“ 这个是上帝特别拣选的。 Ini adalah dia adalah orang yang dipilih khusus oleh Allah. ”所以，当保罗做福音的工作的时候， Jadi saat Paulus mengerjakan pemberitaan Injil, 不是被勉强做的， bukan secara terpaksa, 不是半心半意去做的， bukan dengan setengah hati mengerjakannya, 但是他看这个是一种上帝特殊的恩典， tetapi dia melihat ini adalah hak istimewa dari Allah, 也是上帝一种特殊的权柄， juga adalah kuasa hak istimewa dari Allah, 让他能够在福音里面有份， sehingga dia boleh memiliki bagian di dalam Injil, 让他能够执行上帝的国度， sehingga dia dapat melakukan pekerjaan kerajaan Tuhan, 让他在神的国度里面有一份的工作，或者有一种的参与在里面。 sehingga dia boleh mendapatkan bagian di dalam pengerjaan kerajaan Tuhan. 所以对他来说，这个是一个很大的荣耀。 Jadi bagi dia ini adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. 今天我们也是如此。 Hari ini kita pun demikian. 当我们能够侍奉上帝， Saat kita dapat melayani 当我 Allah, 们能够传福音的时候， saat kita bisa memberitakan Injil, 这个是特殊的恩典， ini adalah hak istimewa. 这个是特殊的权柄， Ini adalah hak yang istimewa. 世界任何的地方我们拿不到的， Kita tidak dapat memperoleh ini di dunia dimanapun 是 saja. 上帝看重我们、托付我们这一种很重要的责任。 Ini adalah karena Allah memberikan kita hak istimewa ini, tanggung jawab ini kepada kita secara khusus. 好像我们今天印尼的总统， Seperti halnya hari ini Presiden negara Indonesia, 他选了一个人做他的部长。 dia memilih seseorang untuk menjadi menteri. 那当这个人被选上的时候， Saat orang ini terpilih, 那当然他的心里非常高兴， tentu saja hatinya sangat gembira 因为他得着一个信任， karena dia memperoleh sebuah kepercayaan, 而且这个信任里面 dan di dalam kepercayaan ini 有很大的权柄， ada hak yang begitu besar 对多人有很大的影响， dan memiliki pengaruh pengaruh yang yang sangat besar besar。 bagi orang-orang. 那一个部长如果他做一个决定的话， Seorang menteri jika dia mengambil sebuah keputusan, 那他的决定对很多的人有带来很大的影响， maka keputusannya itu akan memberikan pengaruh yang begitu besar bagi orang-orang. 因为在他的职分里面， Karena di dalam pekerjaannya, 在他的职分di dalam jabatannya di dalam jabatannya, 有了一种很大的权柄。 ada kuasa, ada hak yang begitu besar. 当保罗看这个做传福音的工作， Saat Paulus melihat pekerjaan pemberitaan Injil ini, 就是好像一个人被总统选为做成这个部长这种的责任。 seperti halnya seseorang yang dipilih oleh presiden untuk menjadi seorang menteri. 里面上帝给他很大的权柄， Di dalamnya Allah memberikan dia hak atau kuasa yang begitu besar. 有福音的真理在里面， Ada kebenaran Injil di dalamnya. 有赦罪恩典在这个权柄里面。 Ada kuasa pengampunan dosa di dalamnya. 所以当他传这个福音的时候， Jadi saat dia mewartakan Injil ini, 要对这个世界很多的人带来很大的影响。 akan memberikan pengaruh yang begitu besar bagi orang-orang di dunia ini. 而且第8节保罗这样说： Dan di ayat ke-8 Paulus berkata demikian, 我是一个最微小卑微的人。他说， aku adalah yang paling hina di antara segala orang kudus. 在众圣徒、众所有信主的人，我是最微小、最这个卑微的人。 Aku adalah orang yang paling hina di antara segala orang kudus. 但是上帝拣选我们 Tetapi 上帝拣选他， Allah memilih dia 而且把这个重大的信任放在他的身上。 dan memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada dia. 那因为上帝这样拣选他，
Karena Allah memilih dia demikian 所以 rupa, 他的心里非常的感谢上帝。 sehingga hatinya penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. 一个人有这个正确对福音的信任的话， Jika seseorang memiliki kepercayaan kepada Injil, pemahaman yang jelas， 对福音的信任，就是上帝把这个福音的信任交在我们的身上。 saat Tuhan meletakkan kepercayaan Injil ini kepada kita, 就是当他能够看得清楚，他是那么微小，但是上帝愿意信任他。 saat dia bisa melihat dengan jelas bahwa dia adalah begitu hina, begitu kecil, tetapi Allah 所以 mempercayakannya. 当保罗领受这个信任之后， Jadi saat Paulus menerima kepercayaan ini, 他就努力把这个福音传扬出去。 dia dengan semangat, dengan sepenuh hati mewartakan Injil ini. 当我们看使徒行传的时候， Saat kita melihat kisah para rasul, 那边讲到保罗有3次这个执行这个宣传的这个里程。 di sana dikatakan ada 3 kali perjalanan Paulus mewartakan Injil. 他无论到亚细亚到欧洲那边传福音， Dia mewartakan Injil dari Asia sampai ke Eropa. 他到安提奥基亚，在这个帖撒罗尼迦，在以弗所，在哥林多，还有在这个罗马，他就用尽他的力量办法把这个福音传出去。 Dia mewartakan Injil dengan berbagai cara ke Antioquia, Tesalonika, Roma, Korintus, Efesus, dan berbagai tempat lainnya. 保罗所有的力量， Paulus mendapatkan kekuatan begitu besar, 或者保罗所有的机会，他就用在传福音的工作。 Paulus menggunakan semua kesempatan, semua cara di dalam mewartakan Injil. 他给了我们一个很重要的榜样。 Dia memberikan sebuah contoh yang begitu baik bagi kita. 今天也是上帝呼召你、呼召我成为他的福音使者。 Hari ini juga Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menjadi pewarta-pewarta Injil. 当我们好好看4本福音的话， Saat kita melihat 4 kitab Injil, 加上使徒行传， ditambah dengan kisah para rasul, 我们就能够看到耶稣基督曾经5次的给我们大的使命。 kita bisa melihat ada 5 kali Yesus memberikan kita 5 amanat agung. 在马太福音28章那边，耶稣说 Di dalam Matius pasal ke-28, Yesus berkata, 你要去使万民做我的门徒。 jadikanlah semua bangsa muridku. 在马可福音第16章，耶稣说 Di dalam Markus 16, Yesus berkata, 你们要往普天下去传扬这个福音。 pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. 在路加24章，耶稣这样说 Di dalam Lukas pasal 24, 你们 Yesus 是见 berkata, 证人， kamu adalah saksi dari semua ini. 见证耶稣死在十字架上， Menyaksikan Yesus yang mati di atas kayu 见 salib. 证耶稣从死里复活。 Menyaksikan Yesus yang bangkit dari mati. 这个见证你要传给外邦人所有的人。 Kesaksian ini kamu harus beritakan, sampaikan kepada orang-orang bukan 在 Yahudi. 约翰福音20章，耶稣这样说 Di dalam Yohanes pasal 20, Yesus berkata, 好像天父差我来到这个世界， seperti halnya Allah Bapa mengutus aku ke dunia ini, 我今天差遣你进入这个世界， hari ini aku mengutus engkau ke dalam dunia ini 让你把世界的人带回上帝的面前。 untuk membawa orang-orang di dunia ini kembali kepada Bapa. 在这个使徒行传第1章那边， Di dalam Kisah Rasul pasal 1, 圣经说，当圣灵降在你的身上， Alkitab berkata, saat Roh Kudus turun atasmu, 你就要得着力量， kamu akan memperoleh kekuatan. 是天上来的力量， Kekuatan yang berasal dari 是 surga. 为要为我做见证这个力量。 Kekuatan untuk menjadi saksiku. 这个是上帝给我们的吩咐， Ini adalah perintah yang Allah berikan kepada 给 kita. 每一个相信上帝的人的吩咐。 Perintah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. 所以，对于传福音的工作， Jadi untuk pekerjaan pewartaan Injil 不是看只有使徒、传道、牧师才可以做的。 bukan hanya bisa dilakukan oleh pendeta atau hamba-hamba 我 Tuhan. 们所有的人都有这个责任。 Kita semua memiliki tugas tanggung jawab ini. 我们得着这种的权柄， Kita memperoleh hak istimewa ini. 上帝如此这样差遣我们。 Allah mengutus kita demikian. 各位弟兄姐妹，有一本书， Saudara-saudara, ada sebuah buku. 它的书名就是《大使命》，还有加上一种大的这个爱心怜悯。 Judul buku ini adalah Amanat Agung, Belas Kasihan dan Tindakan yang Agung. 这个写书它的里面，写书它主要的意思是这样做： Maksud dari penulis buku ini adalah 传福音是一个很大的使命，
Memberitakan Injil adalah amanat yang agung, 一个很重要重大的工作。 adalah pekerjaan yang besar dan penting. 那这个重大的工作， Nah, jadi pekerjaan yang besar dan penting ini 要用一种伟大的心态、伟大的爱心才推动的来的。 Jadi pekerjaan yang begitu besar dan penting ini baru bisa digerakkan dengan tindakan yang besar juga. 当我们听到这个大使命的时候， Saat kita mendengar tentang amanat agung ini, 我们不是单单听听而已， kita bukan hanya mendengarkan saja, 但是我们要把我们的心放在里面， tetapi kita juga harus meletakkan hati kita di dalamnya. 而且要用一种很大的爱心、很大的推动，才能够做成这个工作。 Juga harus dengan belas kasihan, kasih dan tindakan yang begitu besar baru bisa melaksanakannya. 如果你的心没有这个大爱的话， Jika hatimu tidak memiliki kasih yang begitu besar, 如果你的心没有那么强烈这种的怜悯的话， jika hatimu tidak penuh dengan belas kasihan yang besar, 这本书说很可能你做不来这个大使命的工作。 buku ini mengatakan bahwa kemungkinan Anda tidak bisa melakukan amanat agung ini. 所以我们要求上帝的爱来充满我们， Jadi kiranya kita memohon kasih Allah untuk memenuhi kita. 这个大爱才能够推动，使我们有力来做成这个大的使命。 Sehingga kasih ini baru bisa menggerakkan kita untuk melakukan amanat agung ini. 好像前几年有这个 COVID 或者疫情的问题， Seperti pandemi COVID beberapa tahun yang lalu. 这个是一个危险的问题， Ini adalah keadaan yang berbahaya, 对人民是有很大的影响的事情。 memberikan pengaruh yang begitu besar bagi 所 orang-orang. 以政府要采取一个很严重、很严格的这个态度来面对这个 pandemic， Jadi pemerintah harus dengan sikap yang serius menanggulangi masalah ini, masalah 不可以 pandemi 随 ini. 随便便的， Tidak bisa sembarangan saja. 因为这个对人民是有关于生死的问题， Karena ini menyangkut masalah mati dan hidup manusia. 所以政府用严格的方法来解决面对这个问题。 Jadi pemerintah dengan sikap yang serius menyelesaikan permasalahan ini. 每一个人都要戴口罩，比方说 Misalnya setiap orang harus memakai masker. 要打这个发信，要打发信， harus divaksin. 不可以在多人里面一起聚集一起。 Tidak boleh berkumpul ramai-ramai. 我们讲话要2米的这个距离才可以讲话。 Di antara sesama harus ada jarak 2 meter. 如果我们要讲话的话， Jika kita mau berbicara 我们 minimal 要 2 meter. 随时要洗我们的手， Harus setiap saat membersihkan atau mencuci tangan kita. 而且政府用了很大笔的钱来帮助这些人民。 Bahkan pemerintah menggunakan dana yang begitu besar untuk menolong orang-orang yang terkena pandemi ini. 为什么政府要这样做？ Mengapa pemerintah mau melakukan hal demikian? 因为这个是大的问题， Karena ini adalah permasalahan yang sangat besar. 要用很严格的方法来解决的。 Harus diselesaikan dengan cara yang tegas, yang serius juga. 照样，今天上帝把这个很大的责任交在我们的心里。 Demikian juga hari ini Allah memberikan amanat yang begitu besar bagi kita. 我们要很诚恳的去做， Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. 我们要有用心去做， Kita harus melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. 我们要用博爱、大爱来去做。 Kita harus melakukannya dengan kasih yang begitu besar. 我们怎么样显明我们真的要用真心去做呢？ Bagaimana kita menyatakan kita mau melakukannya dengan hati yang penuh kasih? 第一方面， Yang pertama, 我们要有一种敏感敏锐的心， kita harus memiliki hati yang penuh dengan kepekaan. 对四周的人的需要、灵命的需要，我们应该拥有一个敏锐了解他们需要的心。 Kita harus memiliki hati yang penuh dengan kepekaan terhadap kebutuhan sesama, juga kebutuhan rohani mereka. 有一次，一位先生他到印度这个国家， Ada suatu kali seorang bapak pergi ke India. 他到这个高古大这个城市， Dia tiba di kota Kalkuta. 这个是一个大城市，有这个15个juta的人民在里面。 Ini adalah sebuah kota yang besar dengan penduduk berjumlah kurang lebih 15 juta. 他去这个城市是要去看他的孩子，
Dia mengunjungi kota ini adalah untuk mengunjungi anaknya. 因为他的孩子在一个慈善的机构里面，那边做帮助当地贫穷的人。 Karena anaknya bekerja di suatu lembaga sosial yang membantu orang-orang yang kesulitan di sana. 当他抵达这个高古达的时候， Saat Bapak ini tiba di Kalkuta, 从机场往他要去的地方， dari bandara menuju ke tempat yang akan dia kunjungi, 他的心非常惊讶。 hatinya sungguh terkejut. 他看到那个城市那么肮脏， Dia melihat bahwa kota itu sungguh kotor, 味道不好， baunya juga tidak sedap. 很多人住在大家的这个旁边那边， Banyak orang-orang yang tinggal di pinggiran jalan. 人民痛苦， Masyarakat menderita, 还有饥饿在那边。 juga kelaparan. 当他看到这个情形的时候， Saat dia melihat situasi ini, 他不能够忍耐他的心， dia tidak dapat menahan hatinya 他就哭了。 dan dia menangis. 当他哭得很难过的时候， Saat dia menangis dengan kesedihan, 那个车夫对他说 sang sopir berkata kepadanya,：“ 他说先生，你不要担心。 dia berkata, Bapak engkau tidak perlu khawatir. 他说，如果你住在几天在这个地方的话， Jika engkau tinggal beberapa hari lagi di kota ini, 或者1、2个礼拜之后， atau engkau tinggal selama 1-2 minggu di kota ini, 他说你会习惯。他说， engkau akan terbiasa," kata supir itu. 他说你会习惯这种的情形。他说 Engkau akan terbiasa dengan situasi kondisi demikian. 啊，然后这个先生怎么说呢？ Lalu bagaimana kata Bapak ini? 他说不可以的， Dia bilang, tidak boleh demikian. 这个是不正常的生活， Ini adalah hidup yang tidak biasa. 这个是不卫生的生活。 Ini adalah kehidupan yang sungguh tidak higienis. 然后这个故事告诉我们， Cerita ini mengatakan kepada kita, 很多时候我们住在一个环境， ada banyak kalanya saat kita tinggal di sebuah situasi, 因为我们太久在里面， karena sudah terlalu lama kita di dalamnya, 实际这个环境是在上帝的面前是不正常的。 dan kondisi ini di hadapan Allah adalah sesuatu kondisi yang tidak biasa. 有很多世上的人在里面， Ada orang-orang yang tersesat di dalamnya, 但是我们当着平常， tapi kita anggap biasa-biasa 我 saja. 们没有这个敏锐敏感的心， Kita tidak memiliki kepekaan hati. 我们失去这种使命的敏感性， Kita kehilangan kepekaan hati terhadap amanat. 我们要不断调整这种敏感对福音的传扬的这个使命性。 Kita harus terus melatih kepekaan kita terhadap amanat agung ini. 当耶稣进入这个耶路撒冷的时候， Saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, 就是要把他钉死在十字架这个城市。 saat yaitu dia memasuki kota di mana orang-orang akan menyalibkan dia, 耶稣对那个城市就哭了。 Yesus menangis 为什么 menangisi kota itu. 他为这个耶路撒冷哭呢？ Mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem? 因为他看到这个城市里面灵命的败坏， Karena dia melihat kebobrokan rohani dari kota ini. 很多人在罪恶、在黑暗里面行走， Banyak orang berjalan di dalam kegelapan, di dalam dosa. 所以他的心就很难过。 Maka hati Yesus sungguh sedih. 这个是一个福音的敏感性。 Ini adalah kepekaan hati terhadap rohani. 当我们进入一个家庭， Saat kita masuk ke dalam sebuah keluarga, 当我们进入一个社会， di dalam masyarakat, 当我们进入一个公司的时候， di dalam kantor atau 是 perusahaan, 否我们也是能够看得到、体会得到里面有很多人的需要吗？ apakah kita juga bisa melihat, merasakan kebutuhan orang-orang yang ada di dalamnya? 第二方面， Yang kedua, 我们可以做的， yang dapat kita lakukan 我们 yaitu 有一个很清楚的目的， kita ada target yang jelas, 就是说我们有固定的人，我们可以把他带到主的面前。 yaitu kita ada orang-orang tertentu yang mau kita bawa kepada Tuhan. 是的，我们没有办法用我们2个手来包含带整个世界的人相信耶稣。 Betul bahwa kita tidak bisa menggunakan dengan kedua tangan kita saja membawa semua orang kembali kepada 但 Tuhan. 是在我们做福音的工作里面， Tetapi di dalam pekerjaan pemberitaan Injil kita, 我们可以确定固定的人，我们可以把他带到主的面前。 kita bisa menetapkan atau menargetkan satu orang untuk kita bawa kepada Tuhan. 从我们的家庭开始， Dimulai dari keluarga kita, 我们看清楚，在我们的家里面有哪一些人还没有信主的， kita lihat siapa anggota keluarga kita yang masih belum kenal 或 Tuhan. 者在我们的办公室里面， Atau di kantor tempat kita bekerja, 或者在我们的社会里面， atau di masyarakat
我 sekitar 们看 kita. 清楚这一个人，第二个人，他是可以我把他带到主的面前， Kita melihat dengan jelas orang berikutnya yang dapat kita bawa kepada 我 Tuhan. 们能够为他祷告， Kita bisa berdoa baginya, 恳切为他祷告。 berdoa dengan sungguh-sungguh baginya 当他有需要的时候， saat dia 当 memiliki 他有 kebutuhan. 需要的时候，我们就可以去探访他， Kita bisa mengunjunginya, membesuknya, 或者当他生病的时候， atau saat dia sakit, 我们为他祷告。 kita berdoa baginya. 当他要找工作的时候， Saat dia mau mencari pekerjaan, 我们为他开路。 kita buka jalan baginya. 当他要把孩子带到学校去上学的时候， Saat dia mau menyekolahkan anaknya, 我们可以把他带到好的学校那边， kita bisa merekomendasikan atau membawakannya kepada sekolah yang 或者 baik. 他要开始做一这工作的时候， Atau saat dia mau memulai suatu pekerjaan, 我们可以给他很多的机会去做。 kita bisa memberikan berbagai kesempatan baginya untuk melakukannya. 当我们有固定的目标， Saat kita memiliki target yang jelas, 我们用尽我们的办法， maka kita akan menggunakan segala cara. 有一天我们就能够把人带到主的面前。 Maka suatu hari nanti kita bisa membawa orang kepada Tuhan. 今天我们觉得很难传福音， Hari ini kita mungkin merasa kesulitan memberitakan Injil. 也许可能我们没有好的预备， Mungkin karena kita tidak menyiapkannya dengan 也许 sungguh-sungguh. 我们没有一个固定的目的， Mungkin karena kita belum punya target yang jelas. 所以我们每一天都这样走，这样走，这样过这个时间。 Jadi setiap hari kita hanya melalui begitu saja. 如果有大爱， Jika ada kasih yang besar 有这个有固定的目的， dan ada target yang jelas. 然后第三方面， Yang ketiga, 我们要改我们这个对人的看法、思想看法。 kita harus mengubah cara pandang kita terhadap sesama. 很多时候我们觉得这个罪人是没有办法去救他的， Ada begitu sering kita berpikir merasa bahwa orang-orang berdosa ini tidak dapat diselamatkan lagi. 这个犯罪的人不能够带到主的面前， Orang-orang berdosa ini tidak dapat dibawa kembali kepada Tuhan. 这个贪污的人我们不要爱他， Para koruptor kita tidak dapat 我们 mengasihinya. 的邻居对我们不好，我们就不要管他。 Tetangga kita yang tidak baik kepada kita, kita juga tidak mempedulikan mereka. 很多时候我们对人的观念是因为有一种好像错误的看法观念， Ada begitu seringnya kita memiliki cara pandang yang salah terhadap sesama kita. 我们以为上帝不爱他， Kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. 他们不是我们爱心的对象， Mereka bukanlah sasaran kasih kita. 不是这样。 Tetapi cara pandang Tuhan itu berbeda. 人虽然不好， Meskipun manusia tidak baik, 但是上帝也是接纳他。 tetapi Tuhan tetap menerima mereka. 好像这个不正常的女人来到主的面前， Seperti halnya wanita asusila yang datang kepada Tuhan. 主耶稣赦免她， Yesus menyelamatkan dia. 然后这个撒该，他是一个勒索别人的人， Kemudian juga Zakheus adalah seorang yang memeras orang lain, 但是耶稣来到他的家里， tetapi Yesus datang ke rumahnya, 赦免他。 mengampuninya. 耶稣医治很多病痛的人， Yesus juga menyembuhkan banyak sekali orang-orang yang 被 sakit, 鬼附的人， orang-orang yang dirasuki setan. 这个人都是不好的人。 Orang-orang demikian adalah orang-orang yang tidak baik. 但是耶稣的眼睛不是看他就是不好了， Tetapi mata Tuhan Yesus tidak melihat demikian. 上帝耶稣看他是上帝所爱的人。 Mata Yesus melihat mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. 所以当耶稣在十字架的时候， Jadi saat Yesus di atas kayu salib, 一个他旁边的罪人，耶稣也是饶恕他。 bahkan penjahat di sebelahnya juga diampuninya. 如果你我是在十字架上看到那一个人犯罪那么大的罪，我们是不是也是怜悯他呢？ Jika Anda dan saya ada di atas kayu salib dan melihat bahwa orang di sebelah kita adalah orang yang begitu jahat, apakah kita juga rela bersedia 所以我们求 mengampuninya? 上帝帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 让我们能够用上帝的眼目来看每一个人。 Kiranya kita boleh melihat orang lain dengan mata Yesus. 每一个灵魂在主的面前都是很宝贝。 Setiap jiwa adalah begitu berharga di hadapan Tuhan. 第四方面，我们可以用我们真实的行动把爱心表达出来。 Yang keempat yaitu kita dapat dengan tindakan kasih yang nyata. 爱心的行动是一个最明显的方法，让人能够看得见、体会到这个福音的真理。 Kasih adalah tindakan yang nyata yang dapat membuat orang dapat melihat Injil. 在中国大陆 Di China 有一个男人名叫
名叫白先生， Ada seorang bapak bermarga Pai. 他是驾驶那个三轮车的人。 Dia adalah seorang yang mengemudikan seperti halnya bajai di sini ya, 3 roda, kendaraan 3 roda. 那他就到一个地方带人或者带东西，他就赚了一点钱。 Dia memperoleh uang dari mengantarkan barang atau orang. 有一天，他走在一个路边那边，走在路程的时候， Suatu hari saat dia sedang berada di 他看 perjalanan, 到一个小孩子在垃圾桶那边拿东西。 dia melihat seorang anak kecil sedang mengais barang di tong 第二天又 sampah. 这样看到他， Hari kedua dia pun melihat hal 第 demikian. 三天他看到他， Hari ketiga dia juga melihat anak itu. 然后他就下来就看这个小孩子到底你找什么东西。 Kemudian dia turun dari kendaraannya dan melihat apa yang sedang dicari oleh anak kecil ini. 当他跟那个孩子讲话的时候， Saat dia berbicara kepada anak kecil tersebut, 你在垃圾桶里面拿什么东西？ apa yang engkau ambil dari tong sampah ini? 他说我拿那一些人家丢下来的食物。他说， Anak kecil itu berkata, saya mengambil makanan yang dibuang oleh orang lain. 然后就把这个食物把它整齐，把它集合起来。 Kemudian anak ini mengumpulkan makanan-makanan yang terambil olehnya. 他说我要带回我所住的地方。 Saya mau membawa pulang makanan ini. 你住的地方在哪里？ Di mana engkau tinggal? 是一个孤儿院， Sebuah panti asuhan. 那边很多孤儿需要。他说， Di sana banyak anak-anak yatim piatu membutuhkannya. 他说真的吗？ Bapak ini berkata, benarkah? 他说真的。 Ya, benar. 他说我跟着你去可以吗？ Kemudian bapak ini berkata, aku akan mengikuti engkau. 他说可以。 Anak ini berkata boleh. 他就跟着那个孩子到他的孤儿院那边， Maka bapak ini bersama-sama anak kecil ini pergi bersama-sama ke panti asuhan tersebut. 把东西打开的时候呢， Saat dia membuka makanan itu, 这个所有的孤儿都一起的很高兴的吃那些食物。 anak-anak di panti asuhan itu semuanya memakan makanan itu dengan gembira. 那各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 当这个先生看到这个事情的时候， saat bapak ini melihat kondisi demikian, 他的心就非常的感动。 hatinya sungguh tersentuh. 然后每一天之后每一天， Setelah saat itu, setiap harinya, 他得着的钱半一半，他就给这个孤儿院那边的需要。 uang yang diperolehnya setiap hari dibagikan setengahnya untuk kebutuhan panti 然 asuhan 后 itu. 整个孤儿院里面的孩子 Kemudian semua anak di panti asuhan itu 就非常疼爱这个先生， sangat mengasihi bapak ini 因为他真的体会他的爱心。 karena dia menyatakan kasihnya. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 当我们要把福音的真理传出来的时候， saat kita mau memberitakan kebenaran dari Injil, 透过一种真实的爱、行动的爱，人家都能够看得到； melalui tindakan kasih, maka orang-orang dapat melihatnya. 透过一种实际行动的爱，人家能够体会到、明白什么是福音的真理，什么是福音的好处。 Melalui tindakan kasih yang nyata, orang-orang dapat melihat kebenaran dari Injil dan kebaikan dari Injil. 当我们能够这样做的话， Saat kita dapat melakukan hal demikian, 我们就能够把福音的真理显明， maka kita dapat menyatakan kebenaran dari Injil, 把人带到主的面前。 membawa orang-orang ke hadapan Tuhan. 最后的一点， Poin yang terakhir, 保罗说：“你们不要你们不要灰心在做这个福音的工作。 Paulus mengatakan, janganlah engkau tawar hati dalam memberitakan Injil. 在第13节那边，保罗这样说： Di ayat ke-13, Paulus berkata demikian, 你们不要灰心，因为看到我在这个福音的工作里面受到那么大的痛苦，被人家放在监牢里面。 sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Paulus dimasukkan ke dalam penjara waktu itu. 当我们做这个福音的工作的时候， Saat kita melakukan pekerjaan pemberitaan 我 Injil, 们可能会面对很多的问题， mungkin kita akan menghadapi berbagai permasalahan. 外来的问题， Masalah dari luar, 人家拒绝我们， penolakan dari orang-orang, 有人反抗我们， orang-orang yang menolak, memberontak terhadap 就 kita. 是好像保罗的经历。 Seperti hal yang dialami oleh Paulus 当他到帖撒罗尼迦家传福音的时候， saat dia memberitakan Injil ke Tesalonika, 人家用石头打他， orang-orang memukul dia dengan 因 batu 为他死了， sampai dia 以为他死了，以为他死了。 berpikir bahwa dia telah
mati. 但是保罗从这个被人家打到半死的情况里面再起来， Saat Paulus sudah dipukul setengah mati, dia bangkit kembali. 他再去做福音的工作 Dia，kembali melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. 这个是外来的问题。 Ini adalah masalah-masalah dari luar. 当我们传福音的时候， Saat kita memberitakan Injil, 也是可能有里面的问题。 mungkin juga adalah masalah-masalah dari dalam. 我们觉得我们的信心很软弱， Kita merasa iman kita lemah. 我们好像没有办法。 Kita mungkin berpikir kita sudah tidak memiliki cara. 有的时候我们灰心，因为我们没有看到果效。 Ada kalanya kita tawar hati karena kita belum melihat hasilnya. 这个都是我们眼前的问题。 Ini adalah permasalahan di hadapan kita. 保罗说，虽然有这些的问题， Paulus berkata, meskipun ada hal-hal demikian, permasalahan demikian, 但是你们不要灰心， tetapi janganlah kamu tawar hati 好像我这样。他说， seperti aku. 我是这个面对种种的问题， Aku mengalami berbagai macam hal 但是上 permasalahan. 帝兼顾我们。 Tetapi Tuhan memelihara kita. 当你看到我这样子的时候， Saat engkau melihat aku demikian, 你们应该是有得着这种的力量来去传扬福音。 seharusnya engkau memperoleh kekuatan untuk memberitakan Injil. 有几个方法， Ada- 让我们可以成为一个勇敢、有力量的人来传讲福音。 Ada beberapa hal supaya kita tidak tawar hati atau memiliki kekuatan untuk memberitakan Injil. 第一方面， Yang pertama, 我们要对福音有很深刻的这个了解， kita harus memiliki keyakinan atau pemahaman yang dalam terhadap Injil. 好像保罗这样说： Seperti kata Paulus, 我在福音里面有一个很大的信心，有很深刻的经验。 aku memiliki iman dan pengalaman yang besar yang dalam di dalam Injil. 他怎么样被上帝拯救过来？ Bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan. 他明白这个福音的真理， Dia memahami kebenaran dari Injil ini. 他了解耶稣宝血的大能， Dia memahami kuasa dari darah Yesus Kristus. 他知道这个永生生命的重要性， Dia mengerti, memahami pentingnya hidup yang kekal. 都有在这个福音里面。 Semuanya ada di dalam Injil. 这个是宝贝， Ini adalah hal yang berharga. 我们不可以放弃的， Kita tidak boleh melepaskannya. 我们要把它传给别人。 Kita harus memberitakannya kepada orang 这 lain. 个是上帝交托给我们的责任。 Ini adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. 当我们有这样的心态的时候， Saat kita memiliki sikap hati yang demikian, 虽然有困难， meskipun ada permasalahan, 我们能够站立得住。 kita dapat berdiri dengan teguh. 那第二方面， Yang kedua, 我们求上帝的话来保佑我们， kita memohon hati kita dipenuhi dengan firman 因为 Tuhan. 上帝的话是真理， Karena firman Tuhan adalah kebenaran. 不断能够更新我们的希望， Dapat terus memperbaharui pengharapan kita. 也是给我们新的力量， Juga memberikan kita kekuatan baru. 也是常常要祷告。 Juga kita harus senantiasa berdoa. 当我们看传福音的历史的时候， Saat kita melihat sejarah pemberitaan Injil, 每一个传福音的人 setiap orang yang memberitakan Injil 都要用祷告来托住他的工作， pasti harus dengan doa untuk mendukung pelayanannya. 越祷告 Semakin berdoa, 就越有力量， maka akan semakin memiliki kekuatan. 越祷告 Semakin berdoa, 越有负担， maka akan semakin berbeban. 越祷告 Semakin berdoa, 我们传福音的对象会越清楚， orang-orang yang akan kita beritakan Injil akan semakin jelas. 越祷告 Semakin berdoa, 上帝的能力会越清楚彰显出来。 kekuatan Tuhan akan semakin dinyatakan. 然后最后一点就是我们要专注上帝的这个使命或者上帝的国度的事情上。 Yang ketiga yaitu kita harus fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. 当我们能够专心的时候， Saat kita dapat fokus, 那个就是我们的力量。 maka itu adalah kekuatan kita. 在我们每一天的生活里面， Di dalam kehidupan kita setiap harinya, 有很多的东西会打扰我们的这个心态， ada begitu banyak hal yang akan mencegah kita punya sikap hati. 让我们对这个传福音的工作会偏心或者一种失去我们的方向。 Sehingga kita kehilangan arah, kita tidak fokus kepada pekerjaan pemberitaan Injil. 但是我们知道这个上帝给我们人生基督徒人生的托住的时候， Tapi saat kita tahu, kita melihat bahwa Allah sudah memberikan kita Yesus Kristus, 我们专注这个工作， maka kita harus fokus pada pekerjaan ini. 专心这个工作，
fokus pada pekerjaan ini, 我们就不会灰心。 maka kita tidak akan tawar hati. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 今天我们的题目就是万民之恩。 tema kita hari ini adalah anugerah untuk segala bangsa. 上帝的恩典是预备给所有的这个世界所有的人， Anugerah Tuhan itu disiapkan bagi semua orang 包 di 括 dunia 你 ini, 我在里面。 termasuk Anda dan saya di dalamnya. 但是这个恩典怎么样能够实行出来呢？ Tetapi bagaimana menyatakan anugerah ini, 上帝透过你，透过我，要显明他这一种的大恩。 yaitu melalui Anda dan saya untuk menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. 求上帝帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita.